So, kita pergi kepada handout. Alright. Hari ini kita nak masuk kemahiran asas hukum linear tapi lebih kepada mood revision lah. Okay, mood revision. Apa itu mood revision? Alright, kalau kita tengok kat sini, kita akan brainstorm up dulu. Siapa yang masuk kelas saya malam tadi dengan tingkatan 4, memang saya tekankan macam mana nak pengiraan dalam hukum linear ni, apa-apa yang diperlukan. Tapi malam ni saya akan recall balik lah, sekejap lah saya akan recall balik. Okay, and then reduce ataupun penukaran daripada non-linear kepada linear dan juga vice versa daripada linear kepada non-linear. Right. Lepas tu kita buat sedikit latihan ni. Alright. Satu dua kita contoh. And then konsep-konsep okay, dalam hukum linear ni. Dan juga saya dah tandakan latihan-latihan ulang kaji. Ulang kaji untuk tingkatan 5. Persediaan untuk SPM. Okay. So ini latihan yang kita akan ni, dan juga kita akan menyentuh soalan yang big markah jugalah, banyak markah juga, iaitu format kertas 2. Format kertas 2 SPM, iaitu melukiskan graf. So ini yang kita akan revise malam ni. Okay. Okay. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu, nak maklumkan bahawa untuk paper untuk hukum linear ni, paper 1 okey, dia boleh pergi sampai 5 markah. Okey, 5 markah paper 1. Okey, paper 1 5 markah. Okey. Dia biasanya soalan yang wajib dijawab lah. Okey, paper 1 wajib dijawab. Okey, itu bahagian A. Bahagian A wajib dijawab. Bahagian B adalah soalan pilih 2 daripada 3. Itu paper 1 ni. Manakala dalam paper 2, okey, dalam paper 2, dia mesti akan keluar 10 markah, iaitu lukis graf. Graf hukum linear. Sure keluarnya. That means total semua ni 15 markah. Untuk hukum linear ni 15 markah ni banyak. So, kita brainstorm up dulu. Okay, brainstorm up dulu. Siapa yang masuk kelas malam tadi ni, dia untunglah. Dia dah revise balik. So, yang perlu ada adalah kecerunan. Alright? Kecerunan. Dan juga pintasan Y. Ini dua benda ni, M dengan C ni adalah komponen yang sangat penting dalam hukum linear yang mesti dicari sama ada dalam paper 1 ataupun paper 2. SPM. Okey. Kemudian apa yang perlu ada dalam reduce. Kalau kita nak reduce, nanti saya bagi tahu. Tapi antara yang perlu, skill yang required sangat-sangat dalam hukum linear ni adalah hukum logaritma. Okey, hukum logaritma. So, kalau darab jadi tambah, kalau kuasa boleh bawa ke depan. Jadi bawa ke depan macam ni. Kalau bahagi jadi tolak. Itu asas hukum logaritma. Okey, manakala ini adalah contoh-contoh graf sama ada lengkung, right? Sama ada lengkung ataupun linear. Ini positif, ini negatif. Okey. Ini contoh-contoh soal graf lengkung. Okey. Contoh-contoh graf lengkung dalam hukum linear. Okey. Yang perlu kamu tahu. Alright. Kemudian kita nak pergi kepada penukaran asas. Okey. Non-linear kepada linear. Non-linear tu bukan lengkung lah ataupun bukan linear. Okey, kepada linear. So ini contohnya, ini infografik dia. Alright. So ini infografik dia daripada
lengkung semua ni, lengkung reciprocal, ini cubical, ini bulatan ni semua ni. Alright. Bila kita reduce, okey, bila kita reduce, apa maksud reduce? Penukaran ataupun menukar. Penukaran, dipanggil penukaran daripada lengkung kepada linear, okey, linear graph, okey, akan ada efek, okey, pada paksi Y dia. Y dia biasa kita buat besar lah. X dia, paksi X yang besar ni macam ni. Okey, Y dan juga paksi X. Macam ni. Dia akan efek pada paksi Y dan paksi X. So ini explanation saya berkenaan dengan konsep asas hukum linear kepada yang ni lah. Tengok ada yang dah left dah ni. Haziq Daniel dia dah left kan. Dia besar kot hukum linear dah power kan. Tak apa. So ini apa ni lah. Alright. Ini sebagai apa? Sebagai brainstorm. Okey, daripada bukan linear kepada linear. Okey, so latihan pemanah badan. Kita tengok latihan pemanah badan. Okey, turunkan setiap hubungan tak linear. Oh, kalau ada soalan disuruh turunkan. Okey, daripada tak linear kepada bentuk linear. Dia suruh. Kalau ni reduce. Reduce kan turunkan kan? Reduce maksud turunkan kepada bentuk yang ini. Okey, so kita ambil contoh yang pertama ni. Okey, yang pertama ni senang. Yang kedua ni pun semalam tadi dah bincang. Okey, kita tengok yang mana ni? Yang ini. Yang ini ya. Nombor 7. Okey. Setakat ni ada soalan ke? Setakat ni ada apa soalan? Tak ada Alright. Okey, kita tengok soalan nombor 7 ni. Okey, so maksud yang ini, maksud ni Y sama dengan 1 over Y, X sama X ni maksudnya dalam soalan dia akan tuliskan supaya plotkan graf ni maksud yang ini 1 per Y melawan X. Mesti dia akan bagi. Kalau tidak kita tak tahu kamu nak lukiskan graf apa, kamu nak cari graf apa. So dalam soalan mesti dia akan bagi yang macam ni. Dia akan bagi tahu apa melawan apa supaya kamu boleh reduce ataupun turunkan ataupun buat penukaran asas dalam hukum linear. Macam tu. So kat sini, alright, dekat sini dia nak Y. So yang perlu kita tengok adalah nilai paksi Y tu dalam hukum linear. Apa dia? 1 per Y. So kalau kau macam ni senang je kita alih tempat. Ini naik ke atas, A ni turun ke bawah, Y ni turun ke bawah. So kalau kita jadi dia YX minus B over A sama dengan 1 per Y. Tapi tak boleh lah macam ni sebab ini belum lagi dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Belum lagi. Saya terbalikkan lah Okey, so kat sini kita kena bahagikanlah A tu adalah kepunyaan. Ini saya patah balik saya ubah tempat. Tapi tak ada apa-apa lah, ubah tempat saja kan. So kita bahagikan. A tu adalah X. X over A tolak B over A. Macam ni. Okey, adakah dia dah memenuhi Y sama dengan MX tambah C? Belum. Sebab ini kita tak tahu apa. So X ni kena bentuk macam ni lah. X tu kena bentuk macam ni. M ni kena bentuk macam ni. So ini ni kita kena pisahkan dia supaya jadi MX. Okay, supaya dia jadi MX. So 1 per Y sama dengan 1 per AX tolak B per A. Okay, so kalau kita equatekan dia, nilai C tu adalah nilai B per A. Okay. Manakala M tu adalah 1 per A. Adakah 1 per Y dan X tu memenuhi graf 1 per Y melawan X? Okay. Yes, it is. Jangan yes, it isn't pula. Okay. So, macam ni cara kita reduce. Sebab tu dia panggil latihan pemanas badan.
Kita tengok soalan nombor 6 ni. Mencabar sikit. Tengok soalan nombor 6 ni. Mencabar sikit. Okey. So, untuk, saya terlupa. Untuk kita reduce, untuk kita reduce ataupun penukaran ni, ada dua. Saya kategorikan sebagai dua golongan. Okey. Golongan yang pertama, kita guna tambah, tolak, bahagi dan darab. Okey, apa dia? Yang ini tadi ni. Yang ini ni. Ini contoh type yang pertama tu. Tambah, tolak, bahagi, darab. So sebenarnya bila kita alih-alihkan ni bila kita alihkan Y ke bawah, X tolak B ni ke atas, A ni ke bawah, itu sebenarnya adalah operasi sebenarnya. Operasi tambah, tolak, bahagi, darab. Cuma tak nampak je lah kan. Sebab sepatutnya dah kamu tingkatan 5 ni, sepatutnya kamu dah mahir dah. Silang-silang darab apa semua ni. Alright? Okey. So untuk kelas ni, saya beranggapan saya akan menyebut pelajar tingkatan 5. Okey? Sebab fokus saya adalah revision tingkatan 5. Tapi ada juga mungkin yang tak tahulah betul ke tak, tingkatan 4 dia masuk. Sebab dia nak further explanation, further exercises untuk hukum linear yang dia belajar malam tadi. Supaya nanti bila dia masuk kelas, dia naik sekolah nanti, bila masuk hukum linear, dia dah boleh tolong cikgu ajar kawan-kawan yang lain. Okey, so kita pergi pada tadi. Yang pertama, type yang pertama adalah tambah, tolak, bahagi, darab. Manakala type yang kedua, apa dia? Kita gunakan hukum log. Okey? Kita gunakan hukum log. So, dua benda ni yang kamu kena mahir. Setakat ni kita guna type yang pertama. Tambah, tolak, bahagi, darab. So, kat sini maksudnya apa? Plotkan graf 1 per Y melawan 1 per X kuasa 2. 1 per X kuasa 2. So, kalau kat sini ni, alright, so kalau kat sini ni, untuk yang macam ni, kamu kena ada idea. Apa idea dia? Supaya dapat 1 per Y. Okay? So, anyone can help me how we want to get Y besar tu, Y capital tu sama dengan 1 over Y. Apa operasi yang perlu kita buat? Apa yang kita buat? Siapa boleh tolong saya dari segi perkataan untuk persamaan ni? Supaya jadi 1 per Y. Siapa yang boleh tolong saya? Anyone? Boleh tak? Orang pun blank. Ke nak tunggu Kalau tak tahu, kalau nak tunggu daripada saya aja kan, nak tunggu daripada saya aja, malam tadi tak nak masuk. Kan? Malam tadi tak nak masuk, masuk je lah. Alright? Untuk revise balik. Ini kalau budak form 4 ni, kalau boleh jawab ni, malu babe. Okay, form 5. Di manakah keberadaan minda kamu? Jasad kamu? Akal kamu kat mana sekarang? Bila saya tanya. Idea je. Just one step and then settle everything. Satu operasi je saya perlukan. Apa dia? 1 per Y itu darab Alia. Darab P ke ataupun apa tu? Darab P? Saya tak tahu. 1 per Y tu 1 per Y darab P ke macam mana tu? Kan? Alright? So yang sebelah mungkinlah dimasukkan yang ini ni, kita bahagikan dengan P. Sebab kita nak jadikan P ni satu kan? Betul tak Alia? Kamu cakap itu? 1 per Y darab P. 1 per Y darab P. Kalau 1 Y per darab P jadi P kuasa 2 babe. Insyirah? Ya, bahagi dengan P. Bahagi dengan P kan. So kalau sini bahagi P, semua sini kena bahagikan dengan P. Adil. Okay? Alright. Okay, semua bahagikan dengan P. P over P Y
Terbalik dah saya ni. Patutnya Y bahagi idarat dengan P. Okey, ini yang pertama. Yang belah kiri. Ini pun sama. Q over X squared bahagikan dengan P. Tolak 1 bahagi P. Dia macam tu. And then kita pun cancel lah. Ini dapatlah 1 per Y. Sama dengan. Okey, ni rearrange. Sebab dia nak paksi X 1 per X kuasa 2. So, 1 per X kuasa 2. So, yang tinggal apa? Q over P. Tolak 1 over P. And then kita equatekan dengan Y equals to MX tambah C. And then kamu buatlah, carilah sendiri. Alright? Kamu carilah sendiri. That means ini sama dengan Y. Manakala M dia adalah ini. M dia. Ni M dia. Okay? Manakala C dia tu apa? C dia. Ini C dia. Itu. Okey, dan kita brainstorm pula yang melibatkan soalan log. Yang melibatkan soalan log. Kita tengok soalan nombor 5 ni, tak tahulah dah buat semalam. Semalam dah buat ke tak Tapi kalau dah buat, tak apalah. Nak buat macam mana kan. Okey, ini tingkatan 5. Okey. So, ini pembahagian menggunakan hukum logaritma. Bentuk yang kedua. Hukum logaritma. Saya contoh satu soal, bagi contoh soalan saja. So, maksud ni, yang dia bagi ni, maksudnya kita kena plotkan graf log Y asas 10 versus melawan X tolak 2. So, ini yang kita ni. Alright. Yang perlu kita tengok adalah log Y. So, kalau log Y, untuk persamaan ni, kita kena logkan both side, kiri dan kanan. Log asas 10 Y. So, bila belah kiri dah log asas 10, belah kanan pun log asas 10, letak kurungan PQX tolak 2. Dan ini ada indeks kan. Jangan gata-gata nak letak depan ni. Tak payah. Belum lagi. Lambat lagi. Okay. So, kita guna dulu hukum logaritma. Okay. So, apa jadi pada yang belah kanan yang saya bulatkan pada skrin ni? Yang saya bulatkan ni. Apa jadi? Okay. Tambah ke tolak? Tambah. Sebab. Okay. Very good, Alia. Okay. Sebab ini ni. Okay, operasi P dengan Q tu adalah darab. So, kalau darab jadi tambah lah. Tapi nak tulis dia tu, log tu ada dua lah. Log P tambah. Macam ni. Log asas 10. Q kuasa X tolak 2. And then X tambah 2 ni kita boleh bawa ke depan. Ini hukum log Alright. Yang saya highlight ni. Dan juga ini adalah hukum log. Asas hukum log. Kalau kamu tak ingat, rugilah. Okay. And then kita rearrangekan dia jadi log Q asas 10. Sebabkan X tolak 2 ni adalah dia punya fungsi paksi X. Okay. So, kita buatkan tulisan. Cara penulisan dia macam ni lah. Okay, sebab kita nak equatekan dia sama dengan MX tambah C. Macam tu. Okay. So, ini tambah apa? Log P asas 10. And then kita equatekan lah Y sama dengan ini M, ini X tambah C. So, boleh tengok lah. Right? So, boleh tengok ini sama dengan ini. M ni sama dengan ni. Lepas tu log P asas 10 ni adalah C. Ini cara kita reduce. Okay, saya suka guna perkataan reduce. Ataupun penukaran asas hukum linear. Saya suka reduce. Okay. Okay, so inilah brainstorm up.
penukaran asas dari lengkung, okey, dari graf lengkung, contoh ni lengkung, kepada graf linear. Macam ni. Ini brainstorm up dia. Okey. Okey. Seterusnya, konsep asas, basic konsep penukaran asas. Okey, sama juga. Reduce juga perkataan dia. Daripada garis lurus kepada lengkung ataupun linear. Ataupun lengkung ataupun persamaan lengkung lah. Persamaan lengkung. Okey. Alright. Okey, so itu sedikit sebanyak pemanas badan. Latihan pemanas badan. Alright, penukaran asas daripada non-linear, bukan linear kepada linear, and vice versa. Daripada linear kepada non-linear. Ya, Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan lanjutan. Ini latihan lanjutan, soalan-soalan yang berbentuk peperiksaan. So, dalam peperiksaan, kalau kita banyak buat latihan, jangan hanya buta-buta je buat latihan tau. Kamu sambil buat latihan, kamu kena kaji soalan pattern yang macam mana dia tanya. Alright? So macam mana? So kalau macam ni, soalan macam ni, kita reduce untuk mencari nilai Y, capital Y, capital X, kecerunan dan juga C. So itu dia. Seterusnya pula, kalau macam ni, terang-terang dia cakap suruh cari nilai koordinat K dan H. Soalan kedua pun sama. Dia suruh cari nilai koordinat Q dengan P. P dengan Q. Ini antara yang kamu boleh buat analisis. Pattern soalan macam mana? Paper 1. Ini paper 1 punya type of question. Ini paper 1. Macam ni dia tanya. Sekarang kita tengok. Untuk soalan SPM, dia dah berevolusi. Soalan yang dia tanya. Kalau macam ni, hanyalah 3 markah sahaja. Nanti kita tengok kalau dia 5 markah dalam paper 1 kertas 1, macam mana soalan dia. So ini kita kind of macam latihan lanjutan lah untuk kita mahirkan. Alright, so saya suka share dekat sini, untuk yang sini beruntung lah. Dengar elok-elok. Kita ada 2 benda yang sangat penting dalam otak kita, iaitu yang pertama minda, yang kedua akal. Pertama minda, kedua akal. Minda ni dia punya fungsi dia adalah membuat kerja-kerja rutin. Contoh, kerja-kerja rutin bangun tidur. Kalau saya bangun tidur, saya akan minum air dulu. Lepas tu baru pergi bilik air ke apa semua tu lah. Itu minda. Sebab apa? Dia tak payah fikir tau. Dia rutin. Rutin harian kita. Solat. Mesti dah masuk ni solat. Dah masuk waktu solat. Itu contoh. Itu minda. Alright. Yang kedua ni yang kalau kita selalu gunakan dia, kita akan lebih, orang cakap apa tau? Sel-sel otak kita bersambung. Tu saya nak share dengan kamu. Dalam apa applying, apa aplikasi dia kepada matematik tambahan ni? So satu senang je. Alright, apa dia? Kalau kamu buat banyak latihan, subjek matematik tambahan ni, lama kelamaan dia menjadi rutin kepada kamu dan dia dah set dalam minda. Contoh bila tengok je soalan ni je, kamu dah tahu nak buat. Terus je buat. Macam ni. Dia tengok soalan ni kan. Ini kalau ini adalah lengkung. Lepas tu dapat sini, so kita kena reduce. Itu semuanya
minda punya kawalan. Kawalan minda. Okey? Akal ni waktu bila? Bila kamu dah mantap dengan kemahiran asas matematik tambahan, kita fokus kepada hukum linear ni. Okey? Fungsi akal kamu adalah apabila soalan kebat diberikan. Sebab apa? Kamu kena berfikir. Kamu terpaksa menggunakan akal, kebijaksanaan kamu tu untuk menjawab soalan. Itu tahap tinggi sikit lah banding dengan minda. Minda ni bagus juga. Tapi sebab dah banyak buat latihan, tengok soalan boleh terus buat. Itu minda sebab dia dah jadi rutin. So sekarang matlamat kita ni, matlamat kamu ni, kamu kena jadikan minit tambahan ni seperti di dalam minda kamu. Macam tu. Okey? Tapi kena buat banyak latihan lah. Kena sabar lah. Okey? Sebab belajar ni memang dia kena ulang, ulang dan ulang. Okey? Alright, sekarang kita tengok. Kita masuk balik pada core kita. Tengok, Raja menunjukkan garis lurus. Okey, garis lurus. Y over X melawan X. Y over X melawan X. Okey? So, that means garis lurus. Okey, diberi Y sama dengan 6X 6X tolak X kuasa 2. Hitungkan nilai K dan H. Okay. So that means ini adalah non-linear. Okay. Non-linear equation. Persamaan non-linear. So bila ada persamaan non-linear ni. Okay. Kita nak cari nilai K, nilai ni apa semua tu. Kita boleh reducekan dia. Atau kita boleh reducekan dia lah. Right? Supaya kita tengok dia punya paksi Y ni adalah ini yang paling utama dulu. Kita kena tengok first. Y over X. So bila kita tahu paksi Y dia Y over X, persamaan non-linear ni kita kena carilah Y over X yang mana kita semua ni kena bahagikan dengan X. Macam tu. Okay, dengan X. Okay, so kita ada Y over X. Y over X sama dengan, ini cancel dapat 6 tolak X. And then kita rearrange. Okay, rearrange jadi Y equal MX plus C sama dengan negatif X tambah 6. Dan bila kita equatekan dengan MX tambah C, apa yang kita dapat? Berapakah nilai M dia? Berapa M? Negatif 1. Alright, okay, thank you Zaki. Negatif 1. Dan C dia sama dengan 6. So tengok, dia cerita kisah dia adalah tentang kecerunan dan paksi Y, pintasan Y. So dekat sini, right? Daripada sini sebenarnya ini adalah persamaan garis lurus. Ini persamaan garis lurus. So dekat sini kita ada 2 titik. Right? Dua titik. Yang pertama kita ada apa tu? Y sama dengan tu kan? Right? Yang pertama nak cari nilai K ke apa ke, tapi sebenarnya tak perlu. Okay? Itu nilai dia kan? So, kamu gantikan sahaja kedua-duanya. Gantikan dulu 2K dalam persamaan garis lurus tu. Persamaan yang ini. Gantikan sahaja. Okay? So, kalau gantikan, tengok K tu adalah nilai apa? Siapa boleh beritahu K ni adalah nilai apa? Nilai Y ke ataupun nilai Y over X? Alia Masara dia dah tertipu dah. Okey, kalau Alia Masara cakap K tu adalah nilai Y, okey, dia bukan. Kita kena tengok untuk garis lurus ni, ini adalah paksi Y over X, ini paksi X. So that means K ni adalah nilai Y over X. Dia dah betulkan dah Y over X kan. H ni adalah of course lah nilai X. So kamu kena faham benda tu supaya kamu tak terpesong. So kita ganti je lah. K tu adalah nilai Y over X. So K letak kurungan sama dengan negatif X. X tu adalah 2 tambah 6.
So that means K sama dengan 4. And then step yang seterusnya gantikan je. H 3 pula. So H tu 3 tu sama dengan 3 sama dengan negatif. H, jangan lupa setiap kali kamu gantikan any value, apa-apa nilai, letak kurungan macam saya ni. Itu disiplin ilmu yang bagus untuk kamu. So H sama dengan 3. Tolak 3. Okey, 3. So inilah jawapan dia. Macam tu. Right? Just gantikan sahaja. Ini adalah asas kemahiran apa tu? Gantikan titik ni. Gantikan titik H3 dengan 2K. Itu adalah asas kemahiran koordinat geometri. Ataupun koordinat. Sebab kita ada persamaan garis lurus ni, gantikan sahaja. Tak perlu nak susah-susah lah, apalah. Okey? Sebab dia ada perkaitan dia. Sebab dia apa? Cerita dia, daripada persamaan non-linear ni persamaan non-linear ni, kita reduce kepada linear, persamaan linear. So kita equatekan lah, kita bolehlah gantikan dua titik ni ke dalam persamaan yang kamu dapat ni, garis lurus tu. Okay, so nombor 2, I want you to try. Soalan nombor 2, formula ubah X sampai dihubungkan persamaan. Dihubungkan dengan persamaan Y squared equals to 2X darat 10 tolak X. Okay. So ini adalah non-linear. Non-linear equation. Persamaan non-linear. Ini hybrid punya bahasa. Non-linear tu bahasa Inggeris. Persamaan tu bahasa Melayu. So hybrid. Bukan EV tapi hybrid. Okey. Garis lurus diperoleh dengan memplotkan, tengok. So ini yang kamu kena plotkan, kena tengok first dulu sebelum sebelum kamu nak reduce yang ini. Semua saya cakap dia akan bagi ni, dia akan bagi benda ni. Benda ni dia akan bagi dalam soalan. Kalau tak bagi, soalan jawapan dia akan mencapak. Mungkin ada 2 jawapan, ada 3 jawapan. So tak naklah macam tu dalam SPM susahlah. Okay? Okay, I want you to try. Reduce dulu ni. Reduce dulu. And then rasanya sama je nak tengok macam mana. Kamu boleh buat ke tak? Dapat tak macam P sama dengan 10, Q sama dengan 14? Dapat ke tidak? Try buat. Saya bagi masa 1 minit untuk buat. Sebab sebenarnya dia dah berjalan kan. Dan tadi saya terangkan apa semua tu. Sikit lagi. 1 minit. Okey, 9.40. Okey, so sila semak jawapan kamu So sebabkan kalau dekat sini ni Y kuasa 2 per X. So maksudnya kita kena wujudkan per X lah. So kalau kiri per X, kanan pun per X. Sebab apa X tu bukan semua? Sebabnya dia dah factorize dah faktorkan kan. So kita boleh cancel. So Y kuasa 2 per X sama dengan 2. 2 ni kita expand. Kita dapat 20 tolak 2X. 20 tolak 2X. So kalau kita rearrange, dia jadi ni. Okay.
And then substitute. Gantikan dengan 2 titik ni. Okey, gantikan. Ini infografik Saya buat ni macam infografik Kamu yang ni. Okey, dapat tak? P sama dengan 10 dan Q sama dengan 14. Anyone? Dapat tak, guys? Dapat tak? Nak saya tunjuk ke? Kalau nak saya tunjuk, tekan 1 Tolong tekan 1 pada komen tu. Macam seller TikTok lah saya ni Right. Tak ada pun? Oh, maknanya dapat lah tu kan. Oh, 1 nak terangkan. Okey, so kita gantikan dulu. Gantikan titik 3Q. Okey. So bila kita gantikan titik Q, ingat ini apa Q ni Q ni adalah titik Y adalah titik paksi Y kuasa 2 per X. So therefore Q ni kita gantikan macam tu. Okey? Bukannya kita gantikan apa yang salah, biasa yang salah ni. Q kuasa 2. So Q tu Q kuasa 2 bahagi dengan 3. Sama dengan 2X tu sama dengan 3 tambah 20. Okey? So cara ni adalah salah saya nak ingatkan Salahnya kat mana? Salahnya dekat sini salah. Totally wrong. So take note So kita gantikan macam tu je lah sebenarnya. Q sama dengan 2 darab 3 tambah 20. Maka Q sama dengan 26. Q sama dengan 26. Ya betul ke saya salah ni? Oh ada negatif kat depan. Ada negatif kat depan tu. 2 darab 2 6 tambah 20. Betul ke 20? Sekejap 20 betul lah 20. Tolak 2X. Okey. Takut jawapan dia salah. P sama dengan 10. Maksudnya 2 darab 3, 6. So 20 tolak 6 dapat 14. Betul lah. So Q sama dengan 14. Okey. Q sama dengan 14. Lepas tu kita gantikan pula titik P kosong. Okey. So maknanya kosong sama dengan negatif 2 darab P tambah 20. Alright. So 2P sama dengan 20. P sama dengan 10. Betul. Macam tu Dapat 14 se. Okey, dapat. Alright. Okey. So ini antara dia lah. Alright, kita pergi soalan yang mencabar sikit. Soalan mencabar sikit yang inilah. Okay, so saya yang ini saya tambah page sikit. Okay, soalan nombor 4 ni. Dia cakap pembelit ubah XY hubungkan dengan persamaan. So ini persamaan apa ni? Ini adalah persamaan non-linear. Persamaan non-linear. Dengan keadaan P adalah pemalar, Raja menunjukkan garis lurus QR memplotkan X, Y melawan X squared. XY melawan X squared. Ungkapkan persamaan ni, persamaan non-linear ni dalam bentuk linear yang digunakan untuk memperoleh garis lurus seperti tunjuk dalam rajah. So ini yang kita tengok dulu. Ini yang kita tengok dulu. Paksi Y dia. Paksi Y dia. Ataupun kalau kamu baca dalam bentuk bahasa, XY melawan X squared. Itu yang kena tengok dulu. So that means kita kena untuk persamaan 3Y sama dengan bracket P tolak 1X tambah 12 per X. Okay. Kalau bahasa, kalau nak direct tu, okay, supaya dapat XY. So semua ni persamaan ni
Okey. Kita kena wujudkan XY lah. So kat Y ni ada 3. So maksudnya kita kena bahagi 3. Okey, yang pertama kita kena bahagikan dengan 3. Semua ni bahagi dengan 3. Lepas tu dia nak ada X kan? XY sahaja kan? Nak tengok ni. Kalau tengok sini, ini XY je kan? So kita kena, so maksudnya kita kena darab X per 3. Kenapa X per 3 fokus kita? Supaya yang dekat sini ni, Y, capital Y tu, capital Y ni jadi XY sahaja. Ataupun kamu confuse lah X per 3, susah pada kamu. Tak ada masalah. Kita bahagi semua dengan 3 dulu. Sebab kita nak hapuskan 3. Sebab nak tinggalkan Y. So bahagi semua dengan 3. So 3Y per 3 sama dengan P tolak 1 X per 3. Kemudian tambah 12 per X per 3. Macam tu. Buat satu-satu. Tak salah. Jangan takut. So ini boleh cancel. Ini pun boleh cancel jadi ompek. Okey. Kita buat satu persatu. Lepas tu dia nak X kan? So bila dia nak X, kita darablah dengan X. Dia nak XY. Sebab ni dah tinggal Y dah. So dia nak XY. So semua ni darabkan dengan XY. Okey. So kita dapat X darab Y sama dengan P tolak 1 X darab X per 3 tambah 4 per X darab X. Buat satu-satu. Tak salah. Tak salah. Sebab bila kamu reduce ni, kamu akan dapat sekurang-kurangnya 1 markah. Penting 1 markah tu. Jangan sia-siakan. Maka kita dapat XY sama dengan apa? P tolak 1 per 3 X kuasa 2. Yang ini kita cancel. Tambah 4. Right, and then kita buatlah Y sama dengan MX tambah C. Right, so betul lah tu. Itulah dia punya jawapan dia. Dia suruh ungkapkan dalam bentuk linear kan. So inilah dia. Inilah jawapan dia. Okay. Okay guys, are you okay guys? Are you with me? Are you with me? Guys? Are you with me guys? Ke atau kamu dah ke planet lain ni? Sebab ini saya memang recall balik. Ini sebenarnya ini adalah soalan bentuk-bentuk exam. Okay? Okay, so kita dapat persamaan garis lurus dia seperti inilah. XY sama dengan P tolak 1 per 3 X kuasa 2 tambah 4. Dia cakap kat sini, diberi kecerunan QR. Sini ni, diberi ni, kecerunan QR ni, M dia kan? QR sama dengan negatif 2. Cari nilai P dan nilai T. Mana dah T? Oh, T tu ada kat situ. Alright. So kita kena cari P dulu. Okay, so daripada sini kita tahu M dia adalah P tolak 1 per 3 adalah dia punya M. M sama dengan P tolak 1 per 3. M dia sama dengan berapa? Negatif 2. Selesaikanlah. Right? Takkan ini pun nak ni. Guys, sebenarnya kan, saya nak bagi satu cerita. Kamu guna kalkulator ni, boleh selesaikan persamaan ni. Ni persamaan ni, ni sebenarnya. Tapi kalau nak betul, confirm jawapan akhir dia betul tak betul, boleh guna kalkulator ni untuk ni. Sebenarnya. So, selesaikanlah. P darab bawa ke kanan jadi darab jadi negatif 6. So, dapat P sama dengan negatif 5. Okay. Betul tak? P sama dengan negatif 5. Alright.
Alright, kemudian nak cari T. Okay, so kita ada persamaan bila dah dapat M tu sama dengan -5, so kita dapat XY sama dengan -5x² tambah 4. So kenapa -5 tu? Kenapa -5? Ini sepatutnya P tolak 1/3. Itu adalah M dia. Memanglah P. Salah ni. Salah. Bukan -5. Suka-suka saya je. Bukan -5 Okey. M dia -2 lah. Astaghfirullahalazim. Okey, M dia -5 lah. -2 lah. Itu kamu jangan terpelosok dengan trik dia ni. Sebab kecerunan QR tu adalah -2. Okey. So persamaan dia adalah XY sama dengan -2 X kuasa 2 tambah 4. Yang sama dengan Y equals to MX tambah C. Kemudian dia suruh cari nilai R. Gantikan 06T. Okey, 06T ke dalam persamaan ni XY tu. Maka kita dapat 6T sama dengan -2 darab kosong kuasa 2 tambah 4. Kiralah sendiri. 6T sama dengan 4. T sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. So ini jawapan dia. So hati-hati M dia bukan -5. -5 tu adalah nilai apa? Jawablah sendiri. Nilai P. M dia berapa? -2. Okey, -2. Tengok tu. Hati-hati trik. Saya hampir sikit-sikit lagi nak melakukan kesilapan. Okey, seterusnya kita tengok yang ini. Okey, ini boleh buat sebagai latihan warm up. Okey, saya nak sentuh yang melibatkan soalan log. Logarithm. Okey, logarithm. So macam mana soalan paper 1, alright? Paper 1 hukum logaritma ni melibatkan log ni. Okey, formula ubah X, Y dihubungkan persamaan Y sama dengan Y sama dengan K over 5 kuasa X dengan keadaan K adalah pemalah. Okey, tengok kat sini. Okey, ini mata kamu yang pertama. Okey, kena tengok itu dulu. Dia log Y asas 10. Okey. Ungkapkan persamaan tu dengan dalam bentuk linear. Alright. So kita kena logkan dia lah. Log asas 10 Y sama dengan log asas 10 K per 5 kuasa X. So kalau bahagi jadi apa? Bahagi jadi apa? Jadi tolak log asas 10 K. Ni hukum logaritma Ni revise juga macam revision jugalah. Okey, 5 kuasa X. So ini ni boleh bawa ke depan. Okey. So kita dapat log K asas 10 tolak X log 5 asas 10. So kita rearrange jadi Y equals MX plus C. So dia jadi maka log Y asas 10 sama dengan negatif log 5 asas 10 bracket X tambah log K asas 10. So dia suruh itu je lah. Inilah jawapan dia. Macam ni lah. Log apa tu? Log 5. Apa benda lah saya tulis ni. Log 5 asas 10.
Tadi tu salah tu penulisan dia. And then dia suruh cari nilai K. Yang kedua, soalan B tu nilai K. So, kita tahu negatif 2 ni adalah nilai C. Dan C dekat sini, kalau kita equatekan dia, y equals to mx tambah C. C tu adalah apa? Log K asal 10. C sama dengan negatif 2. Log 10 log K asal 10 sama dengan C. And then kita letakkan nilai asal 10 sama dengan negatif 2. Macam mana kita nak ni? Kalau kita menggunakan hukum indeks atau dan log, macam mana kita nak cari nilai K tu? Anyone boleh recall balik? Anyone boleh recall balik? Okay? Kita nak guna huruf apa? E ke L? Right? E. Okay. Adalah yang respon kan? Thank you. Perempuan yang respon. Yang lelaki, entah main game ke, okay? Entah apa ke. Kalau ada yang main game sambil dengar saya punya kelas ni, alright, kamu kena ingat satu je keberkatan ilmu tu. Alright, umpama kamu tak serius. Saya tak ada masalah. Alright, saya reda lah. Tapi harapan mak ayah kamu tu suruh masuk kelas ni untuk kamu ni rugilah. Rugi. Kita kan manusia. Memang kita akan sentiasa dalam kerugian. Tapi kalau rugi tu biarlah yang paling sikit je rugi. Alright? Okay. So E. Macam kawan-kawan gegel kamu ni cakap. Alright? Ihsan Fadil ni left terus tu. Bila saya bagi tazkirah tu, left terus tu. Takkan koyak kot. Alright. Okay. So 10 kuasa negatif 2 sama dengan K. So, kalau kita guna kalkulator tu, K dapatlah 1/100 or 0.01. Okay, 1/2. Inilah 0.01 pun diterima. Okay, ini kalau menggunakan log. Kalau gunakan log. Macam tu. Okay. So, sekarang ni, saya bagi masa 2 minit ke 3 minit ke. Saya nak kamu try soalan ni. Siapa yang tak print soalan tu tak apa. Kamu tengok dekat skrin ni. Alright. Cuba try soalan ni. Pun boleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan. Okey, ni persamaan Y sama dengan KX kuasa 4 adalah persamaan lengkung ataupun non-linear dia. K adalah pemalar. Tukarkan persamaan tu kepada bentuk linear. Okey, tolong reduce. So, dia tak ada cakap apa-apa. Nampak tak soalan ni? Soalan ni menarik. Dia hanya cakap hubungkan X dan Y saja. Tapi dia tak ada cakap apa melawan apa. Graf akan memplot graf apa melawan apa. Okey? Tapi kita ada graf garis lurus ni. First yang kita perlu tengok apa dia guys. Apa yang perlu kita tengok adalah part C Y dia tu. Tu saya selalu lukis mata dekat sini. Ini yang first yang kamu kena tengok. Okey? So kalau log Y asal 10, maka persamaan ni kena log asal 10 lah. Okey? Kalau persamaan tu dia cakap Y tolak X, dia tak ada cakap apa lawan apa. Contohlah kan, tak ada apa-apa. Ini tak ada katakan Y melawan 1 ini. So maksudnya kena cari Y tolak X lah. Okey. So kita pergi balik kepada soalan ni tadi. Soalan ni. Siapa yang tak print tu, tak ada tablet atau iPad tu. Okey. So A dia kena tukarkan kepada bentuk linear. Okey. Sekarang pukul 10. 10:03.
Kamu try dulu 3 minit. 3 minit saya bagi. Okey. 3 minit saya bagi untuk kamu ni lah. Try dulu. Okey. Soalan yang pada skrin ni. Okey. Okey, seminit lagi. Tengok macam mana. Boleh pergi ke tak boleh pergi kamu ni dengan soalan ni. Lepas ni kamu semak jawapan dia. Itu step pertama, kita lockkan both side untuk persamaan lengkung tu. Persamaan lengkung ataupun non-linear tu. Okey, 3 minit. Boleh semak So, sebabkan ni darab. Okey, so kita tambahkan dia. So, 4 ni boleh bawa ke depan. Dan saya terus rearrange Saya terus rearrange jadi Y equals to MX tambah C. So, 4 log X asas 10 tambah log K asas 10. So, ini dia punya persamaan lengkung dia. Okey. Right. So, dapat tu lah. Dapat tak, guys? Dapat tak? Thumbs up sikit kalau siapa yang dapat tu. Alright, Zaki dapat. Berapa kali Zaki dah? Alia dapat. Alia Aisyah Sofia dapat. Okey. Yang lain tu dapat tak? So, ini hukum log sahaja. Dapat. Yang lain dapat. Alright. Okey, soalan Roman B, Roman 1. Gajah menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh memplot. Okey, log Y asas ni ni. Okey. So, kalau kamu tengok, kalau kamu perasan lah, saya hanya suruh kamu tengok yang paksi Y sahaja. Tak ada sekali pun saya mention, okey, dah tengok paksi Y, kena tengok paksi X. Tu, tak ada. Okey, sebab apa? Sebab bila kita dah tengok paksi Y ni, bila kita reduce, automatically paksi X ni akan follow through. Tak payah risau. Tengok. Kalau tak percaya, tengok ni. Ni, nampak ni. Okey, nampak? Hanya tengokkan pada paksi Y sahaja kalau kamu nak reduce. Okey, so nilai tambah ilmu pada kamu lah. Okey, seterusnya dia suruh cari log K asas 10. Okey, log K asas 10 tu adalah nilai C. So, berapa nilai C? 3. Kat sini ni. Right? C. Pintasan Y.
Okey, dia suruh cari nilai H. Siapa nak share dengan saya how to find value of H? Kaedah dia. First step dia apa? H ni adalah ni. Siapa boleh tolong saya? Okey, apa kaedah cara untuk kita cari nilai H tu? Anyone? Boleh kalau nak cakap, nak cuba. Alright? Ataupun nak tulis pun boleh tulis. Anyone? Masukkan H2 dalam equation Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Okay. Thank you Alia. Alia, kamu dari MRSM mana ni? Semparit. Perak. MRSM Parit. Alright. Thank you Alia. Alright. Okay. Masuk dia kat situ, kita gantikan titik 2 H ni ke dalam persamaan. Itu maksud dia. Tapi dia cara dia cakap tu panjang sikit lah kan. Panjang sikit lah. Itu maksud dia. So kita masukkanlah H. Okay. Ingat H tu bukan log H asal 10. H tu adalah nilai titik log Y asal 10. So H sama dengan 4. Log X asal 10 pun bukannya log 2 asal 10 tapi 2. Okey. Tambah log K asal 10 tu berapa tadi? 3. Macam tu. Tambah 3. So H sama dengan 48 tambah 3. 8 tambah 3 berapa? 11. Dapatlah itu nilai dia. Alright. So sebenarnya apa yang saya nak bagi tahu kat sini, kalau kamu faham konsep pengiraan dia, alright, persamaan garis lurus itu sendiri, Y is MX plus C, alright, dia tak ada jadi masalah. Dia tak ada masalah. Right? Okay? Okay. So ada latihan-latihan yang ini ni, ada latihan-latihan kat ini ni. Alright? Kamu boleh cuba. Okey? Tapi saya nak cubalah soalan yang 18 ni. Sebab soalan dia suruh ungkapkan Y dalam sebutan X. Dia suruh ungkapkan. Bukan cari nilai tapi ungkapkan. Okey, so kalau soalan melibatkan ungkapkan, maksudnya kita kena pandai algebra. Dalam algebra tu kena pandai rearrange, okey? Rearrange rumus, rearrange formula. Lepas tu kena pandai juga indices ke, alright? Darab apa semua. Itu algebra lah. Okey. Okey. Kita tengok ni dulu. Ini pun menarik ke soalan ni? Alright, menarik ke soalan ni? Okey. Lagi satu, koordinat pun perlu ke? Skill koordinat pun diperlukan juga. Okey. Daripada sini, dia cakap kat sini garis lurus Y over X melawan set X. So, dia suruh Y. Maksudnya, kalau Y dalam sebutan X, maksudnya dari linear, ini linear ni. Ni graf linear. Okey. Kepada, kalau macam ni, kepada non-linear. Okey. Graf linear kepada persamaan non-linear. Itu maksud dia. Okey. Tapi sebelum tu, kita kena apa? Form dulu dia punya Y equals to MX plus C. Okey, apa dia? So, kita tengok ini part CY dia. So, Y over X sama dengan MX dia sama dengan set X tambah C. C dia sama dengan berapa? 2. So, terus je lah letak 2.
Tak payah susah-susah. Apa yang tak ada kat sini? M. So, M kena carilah. 2 ni titik dia titik apa? 02. So, kita carilah M. 6 tolak 2 bahagi 4 tolak 0. So, 4/4 sama dengan 1. Dapat 1 markah. Ini cara kita nak cari M. Ini skill apa diperlukan? Koordinat. Koordinat. Okay, so kita dapat Y over X sama dengan 1 set X tambah 2. Right? Dia nak Y dalam sebutan X. Y dalam sebutan X. Okay, kalau macam tu maksudnya semua persamaan ni darabkan dengan X. Sebab dia nak Y sahaja, X ni tak nak. So, sebab X ni bahagi, so kena darab lah. Lepas tu kita expand ni. Ni pun expand. Alright, bila kita dah expand, kita dapat Y sama dengan, siapa boleh beritahu X darab X darab set X. Set X darab X tambah 2X. So ini dapat berapa? Siapa boleh beritahu saya? X darab set X. Okay. X. Apa dia, Arisa? X set X. X set X. X set X. Biar betul ni. Nama Nur Arisa Sofia tapi keluar je suara lelaki je. Biar betul. Set X tu tukar jadi kuasa. Kuasa 1 kan. Alright. So kita buat dekat sini. Ini pun kalau kamu jadi konflik ni kan. X kuasa 1/2 darab X kuasa 1. So kita dapat apa? Right. So kita dapat X kuasa 3/2. So, kamu boleh tulis macam ni. Kalau macam ni pun boleh juga. Tak ada masalah. Right. So ini adalah apa? Indices. Ini index. So take note tu So Y sama dengan X kuasa 3/2 tambah 2X. Okay. Dapat macam tu. Ataupun boleh jadi X kuasa 3 set. Macam tu pun boleh juga tulis. Dalam bentuk set kan. Pun boleh kalau ni. Okay. So ini. And then kita tengok pula soalan nombor 20. Right. So ini graf garis lurus. Okay. Diberi kecerunan garis lurus PQ. PQ sama dengan 2. Right. Dan P terletak pada paksi log Y. Cari koordinat P. Macam mana tu kita nak cari tu? Okay. Macam mana kita nak cari? Okay. Cari koordinat titik P. Koordinat titik P. Maksudnya kosong tu dah tentu dah. Right. Ini kita letakkan dia sebagai 0P. So, kita nak cari koordinat titik P. P kecil lah. Alright. So, kalau kita tengok dekat sini, kita boleh gunakan formula apa tu? Rumus apa tu kita boleh gunakan? Anyone? Anyone, guys? Anyone? Alia Maisara, maksudnya hari tu saya ada buat seminar dekat Masing Parit tu, kamu ada lah kan? Ada. Saya tengok cikgu ada. Ada kan? Tengok. Kamu masuk lah kan kat Dewan tu kan? Ya. Okay. Thank you. Okay, so kita boleh guna rumus apa guys?
Rumus apa? Ha? Gradient. Gradient Alright. So kita ada titik Q kan. So 9 tolak P bahagi 4 tolak 0 sama dengan 2. So 9 tolak P sama dengan 8. Ni darab kan kata kan? 4 darab 2 8. So P pindah sini. So P sama dengan 9 tolak 8. P sama dengan 1. Okay. So maksudnya P bawa ke kanan, 8 bawa ke kiri. That's why 9 tolak 8. Okay. Saya nak senang kira. Okay. So kita dah ada P ni juga adalah nilai C. Okay. Dia adalah nilai C. Dan kecerunan dia adalah 2. So automatically kita dapat satu persamaan garis lurus. Log, dia guna log G. LGY Okay. Sama dengan, LGY ni sama juga dengan log asas 10 LG tu sama dengan log asas 10. Dia standard international unit juga. LGY tu sama dengan M dia adalah 1. Dia punya paksi X dia adalah X squared tambah P dia sama dengan 1. Terbaliklah. M dia sama dengan 2. P dia tu iaitu pintasan Y dia tu sama dengan 1. Okay. So untuk soalan B ni kita ada ni tak cantik lah. Log Y, log asas 10 Y sama dengan ni kan. So dia nak apa ni? Ungkapan Y dalam sebutan X. So kalau siapa yang tak familiar dengan LG ni, siapa yang ambil LG dia familiar lah kan. Kita buat macam ni, tak salah. Sama je. And then kita guna apa? Kita guna apa guys untuk dapat Y dalam sebutan X? Guna E. Ikut je So 10 sini 10 kuasa 2X kuasa 2 tambah 1 sama dengan Y. Tapi tak naklah tulis macam ni. Okey, tak naklah tulis macam ni. Tulis Y su sebelah kiri 10 kuasa 2X squared tambah 1. Situ. Macam itulah. Okey. Okey. 10-19 kat sini. Alright. Nanti saya buat. Kamu try. Ini ada latihan lanjutan. Kertas 1. Trial. Saya ambil dari trial SPM 2023. Alright. Dia fresh from oven. Saya ambil. Kamu boleh try buat ni. Nanti saya akan bagi jawapan kalau kamu nak. Jawapan kepada ni. Sebab saya nak terus masuk kepada revise kepada format kertas 2. Okay, format kertas 2. Soalan dia sure 10 markah. Soalan A 5 markah. Soalan A 5 markah. Manakala soalan B pun 5 markah. Okay, so kalau tengok dekat sini, jadual menunjukkan nilai pemboleh ubah yang diperoleh daripada satu eksperimen. Okay. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan dengan persamaan ini. So kalau persamaan ini kan, sure lah. Silap dia mesti guna log. Betul tak? Suruh guna log. Okey, dengan P dan Q adalah pemalar. Okey. So ini adalah nilai X dan ini adalah nilai Y. Kalau kamu tengok ni. Dia bagi nilai, dia bagi data. Malam tadi saya ada cakap, saya tak sentuh soalan kertas 2 ni iaitu melukiskan graf. Okey, sebab apa? Sebab form 4 kan? Form 4 dia kena experience lukis graf ni di dalam kelas. Dia kena lukis, dia kena hands on lukis ni. Tapi macam kamu pernah buat benda ni. So tu yang saya nak bincang. Okey?
Sebab tu saya bincang. Okey, so bila ada data nilai X dan nilai Y dan soalan A disuruh plotkan X. Plotkan graf X log Y base 10 melawan X tambah 1. Okey? Alright. So that means maksudnya dia suruh kamu lukiskan graf X log Y asas 10 melawan paksi X tambah 1. So first thing first, yang perlu kamu tahu, kita hanya ada nilai X dan Y sahaja. Nilai X dan nilai Y. Kita tak ada nilai log Y asas 10 dan juga X tambah 1. Maka dengan itu, kita kena buatkan jadual. Okey, jadual log Y asas 10 1 dan X tambah 1 X tambah 1 pun 1. Macam tu. Okey. So apa dia? So daripada data ni, daripada data X dengan Y ni, kita kena lukiskan draw table lah. Draw table. Yang pertama adalah X tambah 1. Yang bawah ni adalah log Y asas 10. Okey. So X tambah 1, kalau 0.5 tambah 1 jadi 1.5. Kemudian X tambah 1. 1 tambah 1 X tu 1. Dia tambah 1 jadi 2. Macam tu. Jadi 2. Tapi kalau boleh, alright, kalau boleh, 2 titik perpuluhan. 2 titik perpuluhan. Itu dia punya skema dia. Maksimum 2 titik perpuluhan. Maksimum maksimum. Lepas tu 1.5 X tu 1.5 tambah 1 jadi 2.50. Letak 2.50. Kenapa? Kenapa 2 titik perpuluhan pada jadual ni baru dapat markah? Sebab graf dia required 2 titik perpuluhan. Kalau 3 dia tak logik dah. Sebab dia hands on lukis graf ni. Kita nak lukis graf ni. Okay? And then yang ni 1.95 X tambah 1. So dia jadi 2.95. 2.5 tambah 1 jadi 3.5. Senang je kan? Tak susah. 3 tambah 1, 4.00. Ini 3.50. So macam tu 2 titik perpuluhan. Lepas tu, nilai log, alright, apabila log 2.3, ini memang kamu kena letak, katakan log Y asas 10 kan. Sini kena letak log asas 10 2.3. Tekan kalkulator, berapa jawapan dia. Yang ini pula letak log asas 10 3.4. Guna kalkulator semua Ini guna kalkulator. Yang X tambah 1 tadi tu tak ada masalah. Tambah pun dapat kan. So sama juga ini. Log asas 10 5.01. Ambil kalkulator buat semua ni kan. Tak, kalau tak tahu. So, daripada situ kita dapat ini 0.36, 0.53, lepas tu 0.70, seterusnya apa? 2.95, 0.82, 3.5, 1.02 dan 4.0, 1.18. 2 titik perpuluhan. Sebab kita nak plotkan dia. Okey, sebab kita nak plotkan dia. So ini nilai dia. Ini ni dapat 2 markah. Ini N1, ini N1, N1, ini pun N1. Okey, itu skema permarkahan dia. N1, N1, 2. Dengan cari nilai X tambah 1 log Y asas 10, alright, dapat 2 markah. Macam tu. Okey. And then dia cakap dengan menggunakan skala ni,
skala 2 cm kepada 0.5 unit pada part CX tambah 1, 2 cm kepada 0.2 unit part C log Y asas ni, dia tak suruh apa tau, dia suruh lukis, dia tak suruh lukis graf, tapi dia suruh lukis garis lurus penyuaian terbaik. Maksudnya kena lukis graf lah tu. Okey. So dengan data yang ada, nilai X tambah 1 dan log Y asas 10 tu, alright. Okey. So apa? So maksudnya inilah graf yang terhasil. Saya ambil terus graf yang terhasil. Inilah dia graf yang terhasil. Cantik tak saya lukis? Cantik lah, kan? Okey. So kalau kita kaji dekat sini, kalau kita kaji dekat sini, alright. Okey. Aku dah silap aku pula baca. Sabar je lah. Alright. So kalau tengok penyuaian terbaik dia yang kena yang kena tu 4 titik. Lepas tu yang tak kena tu ada 2. Atas 1, bawah 1. So ini sifat-sifat dia lah. Ini sifat-sifat dia yang perlu kamu tahu. Kalau yang tak kena tu biar balance, ratio dia sama. Kalau atas 1, bawah 1. Kalau atas 2, bawah 2. Kalau yang tak kena. Ini graf ni okey lah, cantik lah. Alright. Sebab yang ini kena, yang saya bulatkan ni kena. Alright. Yang tak kena tu balance. Satu atas, satu bawah antara garisan tu. Lepas tu yang kedua, dia mesti apa? Okey, mesti kena ni. Dia tak boleh tergantung macam mana. Katakan kamu tak nak. Dia tak boleh tergantung sampai sini graf kamu kan. Graf sini. Dia tak boleh gantung tak bertali. Okey, dia tak boleh gantung tak bertali. Dia mesti kena C tu. Macam tu. So ini graf yang baguslah. Okey, lepas tu dia sama juga macam paper 1. Alright. Dia mesti akan cari 2 benda. Yang pertama M, kecerunan ataupun gradient. Yang kedua adalah C. Okey, untuk lukis kecerunan, untuk cari kecerunan pada graf, bukan guna equation bukan guna equation. Pada graf tu nak cari kecerunan kena lukis right angle triangle macam ni. Jadi anak panah pula. Okey, right angle triangle. Okey. Kena lukis. Contohnya yang apa? Contohnya kat sinilah. Macam ni. Lukis right angle triangle. Okey. Baru dia ada kaitan nak cari markah. Macam tu. Okey, so kita dah lukiskan ni. Soalan B. Dengan menggunakan graf. Soalan Roman 1, cari nilai Y apabila apa tu? Apabila X sama dengan 0.75. Macam tu. X sama dengan 0.75. Macam mana tu kita nak cari tu? Okey. Apabila X sama dengan 0.75. Okey, X sama dengan 0.75. Okey. Graf yang ini adalah X tambah 1. X tambah 1. Tapi ini X adalah apabila X sama dengan 0.75. So, berapakah nilai Y? Alright, X sama dengan 0.75. So, kena tambah 1. Kalau tambah 1, alright, tambah 1, baru kita akan dapat nilai Y. Tapi bukan Y, tapi log Y. Okey, bila X, macam ni lah. Bila X sama 0.75, maka
X tambah 1 sama dengan 0.75 tambah 1 sama dengan 1.75. Okey. So 1.75 ini 0.5 Ini 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 kan? Okey. Tapi nilai X tambah 1 tu 1.75. 1.75 tu okey dekat sinilah. 5, 6, 7, 8, 9 ni. So dia dekat sini. 1.75. 6, 7, 8. Ini 1.7, ini 1.8. Nampak tak? Lepas tu apa boleh buat? Kita gariskan dia kat sini. Right? So kat sini. And then gariskan dekat sini. Alright? Okay. So berapakah nilai dekat sini ni? 0.4. 0.4 kejap 0.4. Ini 0.5. So maknanya 0.42, 44, 46, 48. Okey, so ini adalah 0.424. So 0.44. Okey. 0.44 ni apa? Nilai apa? Siapa boleh beritahu saya? Guys? 0.44 ni adalah nilai apa? Nilai Y ke? Alian Masalah cakap log Y asas 10. Log Y asas 10. So ini adalah log Y asas 10. Maka nak cari Y, lagi sekali kita lukiskan E. Barulah dapat, so kat situ, baru dapat Y. 10 kuasa 0.44 sama dengan Y. Guna kalkulator, Y dapatlah nilai dia. Berapa? Kamu tekan sendirilah. Okey? Itu maksud dia. Okey? So ni. Okey? So berapa tu nilai kamu? Boleh share lah jawapan dia dekat ruangan chat tu Alright. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya dia cakap tuliskan Y dalam bentuk linear. Okey, untuk soalan 2 ni tuliskan Y. Dah tentulah kita kena log asas 10. Lagi sekali kan. Log asas 10 P kuasa X tambah 1 bahagi Q. Alright. So, alright, hukum linear. Kita dapat log asas 10 P kuasa X tambah 1 tolak log Q asas 10. So yang X tambah 1 ni boleh bawa ke depan. Boleh je. Bila macam ni kan, terus je tulis dalam bentuk Y equals to MX plus C. So log P asas 10 X tambah 1. Okay, so kalau X tambah 1 ni prefer better kurungan tu pada part CX. X tambah 1 tu. Lepas tu tolak log Q base 10. Seterusnya cari nilai P dan nilai Q. Okey, nilai P dan nilai Q tu kamu tak boleh cari apa-apa nilai sepanjang garis lurus ni. Okey, macam kita buat paper 1 tadi kan. Okey, contoh ni, ini nilai dia 1.5 dengan berapa ni saya tak tahu. Kalau 1.5 berapa tadi graf dia? 0.36. Ini titik dia 1.5 0.36. Tak boleh masukkan nilai titik 1.50 dengan 0.36 ni ke dalam persamaan garis lurus tu. Macam kita buat paper 1, tak boleh. Sebab apa? Soalan dia cakap dengan menggunakan graf.
Okey, dengan menggunakan graf. Okey. So, kalau nak cari itu, kita tahu. Nak cari P dengan Q, kita tahu bahawa ini ni adalah M dia. Log P asal 10 adalah M kecerunan, manakala nilai negatif log Q asal 10 ni adalah nilai C. Negatif tu kena include sekali negatif. Kena include sekali. Macam tu. Right? So macam tu So maka dengan itu, alright, kita nak cari P, kita kena cari kecerunan dia. That's why saya cakap tadi kena lukis right angle triangle. So saya nak ambil kat sini kamu boleh ambil. Kamu boleh lukis right angle triangle tu sama ada dari bawah ke atas macam ni ataupun bawah macam ni ke sini. Macam ni. Macam ni. Atas bawah boleh buat right angle triangle. So kita ambil yang kalau ini betul-betul kena, kita ambil markah yang last ni. Titik yang last tu kalau kita tengok tu berapa? 4 dengan 1.18. 1.18. Lepas tu titik Y dia tu 4. Okey, betul tak? Terbalik. Terbalik. Terbalik 4 dengan 1.18. Lepas tu apa kita buat? Ambil pembaris, kita lukiskan garis lurus kat sini. Macam ni. Buat macam ni. Okay. Right. So macam mana? M, kita cari M dulu. Dia mesti suruh cari M. Okay. 1.18 tolak 0.36 bahagikan dengan 4 tolak 1.50. So kena tunjuk ni. Barulah dapat K1. Dan dia mesti kena tunjukkan lukisan segitiga right angle triangle tu. Macam tu. Okay. Okay, so berapa kecerunan yang kamu dapat ni? Okay, 1.18 tolak 0.36 dapat negatif. Okay. Dibahagikan dengan 4 pula. 4 tolak 1.5. Betul ke? Ni. Okey, betul. 0.328 M dia. 0.328. Right? 0.328. So, M tu adalah sama 328. Yang mana M tu adalah log P asal 10. Sama dengan 0.328. Maka lagi sekali, ini sangat penting. So, kita dapat 10 kuasa 0.328 sama dengan P. Maka P sama dengan, tekanlah kalkulator. Kemudian C. Berapa nilai C ni? Negatif, ini 0. 0 ini negatif 0.1. 0.1246810. Okey, so negatif 0.14 adalah nilai C dia. C sama dengan negatif 0.14. Betul tak? 0 negatif 14. C tadi juga sama dengan negatif log Q
asal 10 sama dengan negatif 0.14. And then E lagi sekali. So, kita dapat 10 kuasa negatif 0.14 sama dengan Q. Therefore, Q sama dengan, guna kalkulator je, tekan je lah. My bad. Okay, my bad. Bukan negatif, tapi positif. Positif. Sebab apa? Ini negatif kan? Saya tak perasan pula. Macam tu. Positif. So dapatlah Q nilai dia. Kamu kira sendirilah guna kalkulator tu. Tengok macam mana. Right? So daripada situ, kamu bolehlah tengok kat situ. Ini jawapan dia. Ini adalah kaedah-kaedah dia. Kaedah-kaedah dia macam mana kita nak dapat markah penuh 10 markah. Alright. So untuk sini, okay. So reduce tadi, bila kamu reduce ini, kamu dapat N1. Markah N1 untuk jadual. Reduce dapat 1 markah. Kemudian mencari kecerunan 1 markah. Okey. Manakala kamu lukiskan graf yang ini ni, lukiskan graf ni, garis penyuaian terbaik, plot semua betul, garis penyuaian terbaik, dapat 3 markah. Okey. Dapat 3 markah tu paksi betul. Okey, untuk dapat paksi betul. Okey, dan seragam. Dapat K1. Okey. Semua titik tu diplot betul. Plot titik semua betul, dapat K1. Manakala garis penyuaian terbaik dapat N1. So kat sini dah berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Alright. So 7 tu ada lagi 3. 3 tu mana? Alright. 3 ni tadi ni. Yang ini ni. Ini dapat N1. Nilai Y betul N1. Tinggal 2. Ini N1. Ini N1. 10 markah. 10 markah. Kecerunan tadi tu K1 kalau kita ni lah, kalau kita pangkai ni, kalau kena tunjuk dapat K1. Dapat K1. Ini tadi dapat K1 bila dapat tunjuk. Macam tu. So ada satu soalan latihan lanjutan untuk lukis graf. Untuk kamu lukis, tapi saya fokuskan kepada log lah. Alright, log ni. Kalau log tu kamu mahir, yang lain-lain tu tak ada masalah, insya-Allah. Okay? So, sampai kita dah bincangkan format kertas 2 ni, lukiskan graf ni. Okay? Dan saya nak rumuskan dan kita nak soalan pertama dia suruh lukis. Of course dia akan suruh lukis 4 markah atau 5 markah. Soalan kedua, soalan yang ditanya, dia mesti berdasarkan graf yang dia suruh cari. Dan apabila biasanya soalan B ni, dia akan cari 2, iaitu M, okay, dan C daripada graf. Nak cari M, kena lukiskan right angle triangle dia. Right angle triangle. Pemilihan. Alright, pemilihan titik-titik ni, kalau macam saya ambil 2 titik ni. 2 titik ni sebab apa? Dia betul-betul kena. Tapi nanti ada mungkin juga graf yang garis dia tak kena. So kamu kena pilih lah sepanjang garis lurus ni yang kamu boleh baca. Dan dia punya nilai dia kamu boleh baca dan mudah lah. Okay. Untuk contoh saya ambil yang inilah. Right? Tak salah. So ini cara
dia punya menjawab soalan B biasanya, soalan B. Memang menggunakan graf. Kat situ. Alright, so I think that's all for now. Okay, hopefully boleh recall balik lah soalan dalam hukum linear I think kita berhenti sampai sini dulu, okay? Alright.